Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid. Okey, baiklah. Kita akan sambung ke sesi PDPR kita pada kali ini. Okey, kali ini lain sikit lah video cikgu kan. Sama je, kita ubahlah sedikit. Okey, kita akan masuk kepada pengurusan data, dan perkara yang pertama kita akan lihat adalah tafsir data. Okey, untuk peringkat kamu akan ada tiga jenis data yang kamu kena tahu cara nak baca. Yang pertama adalah piktograf. Okey, yang kedua adalah carta palang, dan yang ketiga adalah carta pai. Okey, jadi kita akan tengok dulu piktograf. Okey, piktograf ni apa benda? Piktograf, graf yang ada gambar. Kalau tengok ni pada paparan ni ada piktograf lah, ni adalah contoh piktograf. Okey, minta maaf lah tulisan jadual pun bengkak-bengkok. Okey, tak apa, janji kamu nampak lebih kurang macam mana bentuk piktograf tu. Okey, jadi apa yang penting dalam piktograf ni? Yang pertama, mesti dia ada gambar. Contoh yang macam cikgu buat ni, dia ada gambar gambar orang lidi ni. Dan yang kedua yang paling penting kamu kena lihat dan tafsir adalah ni, di bahagian bawah ni. Di bahagian bawah ni dia ada sebagai petunjuk. Jangan ingat bila satu gambar tu mewakili satu, bukan. Tak boleh tengok macam tu. Kena tengok pada petunjuk yang diberi. Yang diberi ni adalah satu orang lidi ni adalah bersamaan dengan 6 orang murid. Okey, boleh. Jadi contohlah kalau soalan yang pertama dia suruh nyatakan bilangan murid di kelas 6B. Okey, berapa? Jadi kita tahu satu orang lidi ni adalah 6 orang murid. Jadi di bahagian jadual ni ada berapa orang lidi kat 6B? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi kita darablah dengan 5. Dapat 30 orang murid. 6 beta. Okey, itu cara kita nak baca dan tafsir. Okey, yang kedua pula, kalau kamu perasan kat sini ni, ini bukan cikgu salah lukis. Bukannya cikgu lukis dakwat habis ke apa, tak. Ini adalah menunjukkan dia hanya adalah separuh. Separuh ke 1/2 ke setengah ke, samalah. Bila dilukis separuh ni, maknanya bilangan dia adalah separuh daripada petunjuk yang dia beri. Jadi kalau orang lidi yang penuh ni adalah mewakili 6 orang, kalau separuh daripadanya berapa? Kalau kita nak kira lah separuh kan, 1/2 darab 6. Okey, kamu akan dapat 3. Maknanya ini mewakili 3. Okey, jadi berapa bilangan murid di 6C? Okey, jadi bilangan murid di 6C. Okey, kita kira dulu yang penuh ada berapa? 1, 2, 3. 3 dah penuh. Okey, kita darabkan dengan berapa? 6. Okey, dapat 18. Okey, tambah yang separuh tu. Separuh dia berapa? 3. Dapat tambah 3, dapatlah 21. Macam tu lah caranya kita nak tafsir data piktograf ni. Macam mana kita nak baca, macam mana kita nak dapatkan maklumat daripada piktograf ni. Okey, jadi soalan tafsir ni dia macam-macam lah. Ini pada peringkat awal. Nanti kita akan masuk pada mode, median, julat, semua-semua tu nanti kemudian. Yang penting kamu tahu, tengok jangan bila ada je piktograf ni kamu dah tak pening dah. Aisyah, ni apa main gambar-gambar pula ni kan. Kamu dah tahu lah cara nak baca, cara nak kira. Itu yang penting dulu sekarang ni. Okey, daripada sini juga macam-macam soalan lah boleh ditanya. Okey, berapakah jumlah semua sekali murid tahun 6? Dia kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 yang penuh, 1 yang separuh. Jadi kamu kira dulu yang penuh. 12 darab dengan 6. Okey, dapat 72. Separuh tadi berapa? 3 kan. Jadi 72 tambah 3. Okey, dapatlah 75. 75 ni apa? 75 ni adalah jumlah semua murid. Okey, boleh.
Kalau dia kata berapakah jumlah murid 6B dan juga 6G, kira dua tu saja. Lepas tu tambahkan je lah. Berapa beza? Beza tolak. Okey, boleh. Itu adalah sebuah sedikit asas macam mana kita nak baca dan tafsir piktograf ni. Okey, jelas. Okey, jom kita tengok kepada carta palang pula. Sekarang kita tengok pula macam mana kita nak tafsir carta palang. Tadi tengok piktograf kan. Okey, kalau piktograf dia ada gambar, carta palang dia ada palang. Macam tu. Okey, untuk carta palang ni dia ada dua jenis. Yang pertamanya adalah yang jenis menegak macam ni, dan yang keduanya adalah jap, cuba lukis. Okey, yang keduanya adalah jenis melintang. Ni contoh je lah kan, contoh je. Cikgu conteng je lah. Okey. Dia punya palang melintang macam ni. Ya Allah, bodohnya lukisan. Okey, palang dia macam ni. Kalau macam ni dia akan label lah A, B, C. Okey. Ni lebih kurang lah. Tapi konsep cara nak baca dia adalah sama je. Cikgu padang lah, bodoh sangat. Cara nak tafsir dia sama saja. Yang pertama kamu kena tahu ini adalah paksi X. Okey, paksi X di bawah ataupun mengufuk. Ingat lagi mengufuk macam mana? Yang ke bawah ni lah. Dan juga Y. Okey, jadi paksi X di sini dia mewakili grade A, B, C, D. Okey, dan juga paksi Y dia adalah mewakili bilangan murid. Ini dalam konteks contoh inilah. Nanti kalau soalan-soalan dia akan berbeza-beza. Okey, jadi nak baca dia, nak tafsir dia senang mat. Senang sangat. Kamu tengok ni, tengok yang puncak yang tinggi untuk setiap satu palang tu. Contoh kita tengok palang A dahulu. Kita tengok grade A yang paling tingginya berapa, itu adalah nilai dia. Jangan kamu ambil separuh jalan pula. Ambil yang paling tinggi ni. Puncak ni. Okey. Kalau boleh nak cantik, kamu ambil pembaris. Ambil pembaris, ukur betul-betul ni. Sampailah ni berapa bacaan dia ni. Okey, cikgu buat sengit lah. Tapi kalau nak cantik, kamu ambil pembaris, kamu letak je kat paras atas tu. Letak je atas ni. Okey, lepas tu ikut. Kalau kat sini, kita tahu kita kena baca dulu senggat-senggat ni berapa. Kalau dia tengok sini, kat sini 4. Okey, jadi kita boleh anggap sebagai setiap satu senggat ini mewakili 1. Jadi di sini ada berapa? 16, 17, 18. Maknanya nilai bilangan murid yang mendapat grade A adalah 18 orang. 18 orang. Okey, kita tengok B pula. Okey, sama juga letakkan. Okey, tarik ke tepi. Tarik apa? Terputus lah. Okey, Okey, 8, 9, 10, 11. Jadi kita tahu yang mendapat grade B adalah 11. Ada sengit-sengit tulisannya. Tak apalah. Okey, seterusnya C. Okey, C sama juga. Kita letak pembaris. Kita tengok baca betul-betul berapa? 13, 14. Okey, untuk D sama je kaedahnya. Okey, kita akan dapat 4. Itu je nak tafsirnya. Tak ada susah mana pun. Tengok, yang penting bacaan di sini. Okey, bacaan kamu untuk senggat ni, untuk senggat-senggat tepi ni sangat-sangat peranan. Okey, sebab apa cikgu suka guna pembaris untuk kamu tentukan ni, supaya kamu tak main ikut agak-agak mata je. Okey, sebenar sekali mau kena tahu, tengok-tengok mata agak-agak kena kat 13, sebenarnya 14. Nak selamat letak pembaris, garis. Garis lah. Sampailah kena senggat yang betul. Senggat ni yang calik-calik kecil-kecil ni. Okey. Jadi berdasarkan ni, banyaklah benda yang boleh ditanya. Jumlah semua sekali murid berapa, tambahlah berapakah beza yang dapat A dan juga dapat D. Beza tolak berapakah jumlah yang mendapat grade B dan C. Tambahkan bilangan B dan C. Jadi cara yang mudah sekali. Bila kamu dapat soalan carta palang ni, kena pasti siap.
Setiap pelang tu berapa nilai dia. Tulis dalam ni pun tak apa. Okay, A 18. Tulis siap 18, B 11, C 14. Okay. Senang nanti. Bila ada soalan tanya je, terus pam, dah ada maklumat dah, terus boleh jawab. Okay. Kalau yang jenis melentang pun sama juga cara dia. Kaedahnya sama juga. Kalau yang ni kita ambil yang paling tinggi. Kalau melentang tadi, contohnya yang ni kan. Okay, kita ambil yang paling ujung ni. Berapa nilai dia kat bawah ni. Okay, ada lagi. Okay, ambil ni tak baris secara, tadi kita letak baris secara melentang, menguhu. Sekarang kita letak baris secara menegak. Tengok berapa bacaan nilai dia. Okay, boleh? Jadi dengan adanya maklumat ni, datanglah macam mana pun soalan, kamu boleh jawab insya-Allah. Jadi nak tahu dulu macam mana palang ni kita nak baca. Okey, jadi setakat itu saja penerangan cikgu pada kali ini. Kita berjumpa pada sesi PDP seterusnya. Jangan lupa buat latihan. Ada sebarang persoalan boleh bertanya. Okey. Kita jumpa pada sesi PDP seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.